banyak perkara yang saya telah pelajari di camp ni. Contohnya seperti subjek BI boleh bagi rate 10/10 lah. Okey. Mereka dapat terangkan tajuk-tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Hey up, listen up, wanna be such a student. Remember about Azhar, remember Set kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, wanna be such a student. Remember about Azhar, remember Set kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Cheer up, on the Hazard we trust to help me level up. Cheer up, on the Hazard we believe our grade will be increased. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam tengah hari, salam sejahtera kepada semua penonton-penonton yang bersiaran langsung bersama saya Cikgu Muhsin daripada Lahazun Education. Okay, so basically untuk sesi live bersama saya pada pagi ni, saya nak sharing kepada tuan-puan, kepada ibu bapa dekat luar sana, okay, mengenai pendedahan bentuk-bentuk soalan matematik SPM yang mana kita tahu, okay, yang mana mungkin setengah ibu bapa tahu ada soalan tahap penguasaan 1 sehingga 6. Okey, sebelum kita masuk pada sesi live saya pada pagi ni, okey, sebelum kita masuk kita punya sharing pada pagi ni, okey, cuba tuan-puan ataupun penonton-penonton yang sedang menonton sekarang komen dekat ruangan chat, okey. Adakah anda semua sihat pada pagi ni? Okey, adakah anda semua bersedia untuk dengar perkongsian saya pada pagi ni? Alright, dan juga cuba komen sikit macam mana saya punya suara, adakah clear? Okey, suara saya adakah clear, boleh dengar dengan jelas? Okey, saya punya video adakah okey? Okay, ada sebarang lag ke macam mana? Alright, so mungkin tuan-puan boleh share dulu, boleh komen dulu sekejap. Okay, so bagi tuan-puan yang sedang menonton sekarang, okay, boleh juga invite lagi, okay, share lagi pada kenalan-kenalan kat luar sana. Okay, kalau menonton dekat FB boleh share dekat Facebook, kalau tonton dekat YouTube boleh juga share link YouTube dekat WhatsApp ke dekat Facebook. Okay, supaya lebih ramai lagi ibu bapa dekat luar sana tahu, okay, perkembangan anak-anak untuk SPM KSSM. Okay, alright, seperti sedia maklum, okay, tuan-puan mungkin juga dah tahu dan mungkin juga ada lagi beberapa ibu bapa yang tak aware dengan perubahan semasa silibus. Okay, untuk pengetahuan semua, okay, matematik ataupun semua subjek, okay, bermula tingkatan 4 tahun ni, okay, bermula tingkatan 5 tahun ni lah, okay, dah bermula dengan silibus KSSM. Okay, so maksudnya batch form 5 tahun ni adalah batch yang pertama KSSM. Okay, alright. So pada petang ni saya nak kongsikan pada tuan-puan, okay, mengenai bentuk soalan tahap penguasaan 1 hingga tahap penguasaan 6. Okay, macam tuan-puan tahu, okay, bila tuan-puan nak hantar anak tuan-puan ke kelas tambahan ke sebagai contoh, okay, tuan-puan kena tahulah anak tuan-puan ni berada dekat tahap mana. Okay, adakah mereka tak dapat menjawab soalan-soalan asas? Okay, soalan asas tu macam mana pula? Tahap penguasaan dia berapa? Macam mana bentuk soalan asas tu? Okay, so tuan-puan kena ambil tahu benda-benda ni supaya tuan-puan boleh bantu anak tuan-puan, okay, achieve, okay, tingkatkan lagi dia punya grade markah. Okay, so tuan-puan kena ambil tahu benda ni. Okay, alright, so inilah saya punya topik pada pagi ni. Saya nak share pada tuan-puan mengenai bentuk soalan tahap penguasaan 1 hingga tahap penguasaan 6. Okay, alright. So tanpa buang masa lagi, saya rasa bolehlah kita mulakan Alright, saya akan mulakan kita punya poin yang pertama, okay, iaitu soalan tahap penguasaan 1. Okay, so untuk soalan tahap penguasaan 1 hingga 2, okay, macam manakah soalan dia? Okay, apakah dia bentuk soalan tahap penguasaan 1? Okay, so untuk tuan-puan ataupun kalau ada pelajar-pelajar yang sedang menonton sekarang, okay, pelajar-pelajar juga boleh ambil nota ni. Okay, boleh take note. Okay, untuk soalan tahap penguasaan 1 hingga 2, okay, ini kita panggil soalan penyelesaian aras rendah. Okay,
Basically dia bukan soalan penyelesaian. Okey, maksudnya kita cakap itu adalah bentuk soalan tahap penguasaan 1 hingga 2. Soalan asas sahaja. Okey, macam mana nak tahu bentuk soalan tu soalan asas? Okey, yang pertama, soalan tu hanya memerlukan kemahiran ingatan. Okey, kemahiran ingatan Okey, kemahiran pelajar mengingati sahaja konsep, mengingati hukum-hukum dalam matematik. Okey, konsep ingatlah. Okey, so untuk soalan tahap rendah ni, okey, soalan dia adalah tahap mengingati sahaja. So untuk pelajar dapat jawab ataupun pelajar tak dapat jawab, kita boleh tentukan melalui pelajar tu ingat ataupun tak. Itulah soalan-soalan aras rendah. Okey, maksudnya pelajar ni dapat jawab sebab dia ingat, pelajar ni tak dapat jawab sebab dia lupa. Itu sahaja. Okey, so dalam matematik pun ada juga soalan yang jenis mengingat. Bukan sahaja mengingat ni untuk soalan biologi, bukan sahaja subjek sejarah, okey, bukan sahaja subjek pendidikan Islam, okey, yang sekadar menghafal, okey. Alright. Dalam matematik juga ada beberapa terma yang pelajar kena hafal, ada beberapa hukum yang pelajar kena ingat, okey, dan juga beberapa formula yang pelajar kena ingat cara penggunaan dia. Okey, so itu tahap penguasaan yang pertama, soalan aras rendah. Okey, pelajar kena ingat sahaja. Okey, pelajar kena ingat. So, kalau untuk soalan mengingati ni, sangat rugilah tuan-puan kalau tuan-puan tengok anak tuan-puan tak dapat jawab soalan mengingat sahaja. Okey, soalan mengingat. Maksudnya kalau pelajar tu hafal, okey, dia hafal terus boleh jawab. Itu sahaja. So, biasanya soalan ni dalam 1 ke 2 markah sahaja. Okey, soalan untuk tahap penguasaan rendah ni. Okey, 1 hingga 2. Okey, soalan dia 1 markah ataupun 2 markah. So, untuk soalan mengingat, okey, kalau dia 1 markah, pelajar lupa, tak jawab, terus kosong. Macam tu lah. Okey, kalau untuk soalan tahap rendah ni, sebab markah dia sikit, so kalau pelajar salah, terus kosong lah. Okey, dia hilang markah. Okey, that's why lah, tak pelik juga kalau pelajar-pelajar tak dapat boost lagi markah-markah mereka. Okey, tak dapat tingkatkan lagi grade mereka. Okey, ini salah satu dia. Soalan asas, pelajar lupa, so menyebabkan pelajar akan dapat kosong terus markah. Okey, sebab markah dia sikit. So, pelajar terus akan dapat kosong. Okey. Manakala untuk soalan yang aras tinggi ni pula, soalan penyelesaian masalah, pelajar memang tak dapat nak selesaikan. So memang kosong juga. Okay, that's why lah yang ramai. Okay, segini adalah kebanyakan pelajar yang gagal. Okay, basically benda ni boleh elakkan. So kalau untuk pelajar daripada gagal nak lulus sangat senang. Okay, pelajar tu hanya perlu apa? Okay, kuasai balik asas dan juga konsep. Okay, maksudnya pelajar just target pada soalan-soalan aras rendah. Okey, aras rendah dan aras sederhana. Itu sahaja. Soalan kebat tinggalkan, pelajar dah boleh lulus. Okey, itu kalau pelajar nak target lulus lah. Okey, bagi cikgu. Okey, pada saya tuan-puan, saya tak naklah anak tuan-puan sekadar lulus sahaja. Sebab SPM ni, orang cakap apa? First step. Okey, first step. Bonus untuk mereka tingkatkan lagi mereka punya pendidikan dekat universiti. Okey, bonus lah kita cakap. Okey, bukan bermaksud pelajar result SPM cemerlang, dia terus akan berjaya dunia dia. Okey, macam tu. Tak juga kan? Okey, cuma kita cakap itulah bonus lah bila pelajar ni result cantik, dia pandai, okey, pendidikan tinggi. So, kemahiran berfikir dia sepatutnya meningkat. Okey, itu yang kita nak. Okey, next, soalan bentuk kedua. Okey, aras rendah ni macam mana? Soalan dia direct question. Okey, direct question ni maksudnya soalan dia terus. Soalan nak apa, terus ada. Maksudnya soalan tu dia tak ada pelajar perlu memahami soalan, tak. Okey, maksudnya soalan tu dia dah bagi tahu terus. Okey, apa yang dia nak. Okey, pelajar tak perlu lagi nak fikirkan macam mana nak dapatkan, tak perlu nak fahamkan soalan. Maksudnya soalan dah bagi tahu, just selesaikan sahaja. Okey, itulah maksudnya direct question. Okey, soalan bagi tahu dan selesaikan. Soalan bagi tahu, selesaikan. Okey, itu soalan direct question. Okey, untuk direct question ni pelajar tak perlulah kemahiran memahami soalan. Okey, pelajar tak perlu kemahiran nak bentukkan ayat matematik, tak perlu. Okey, cuma okey, untuk direct question ni pula, apa masalah pelajar yang tak dapat jawab soalan direct question ni? Okey, pelajar dah lupa ataupun pelajar masih tak mahir dalam asas. Okey, sebagai contoh, kalau soalan asas, okey, soalan direct question. Soalan bagi satu persamaan kuadratik. Okey, ini kita cerita pasal SPM Okey, tuan-puan, hari ni saya nak kongsikan mengenai anak tuan-puan yang berada di tahap SPM. Okey, so contoh soalan kuadratik. Soalan direct sahaja. Dia bagi persamaan kuadratik, soalan cakap cari nilai X. Okey, itu sahaja. Itu soalan asas lah tu. Okey, soalan tu direct sahaja, yang mana soalan dah bagi tahu apa dan selesaikan apa. Okey, pelajar tak perlu nak fikir dah. Okey, alright. So, bila soalan direct question macam ni, okey, contoh saya cakap di sini direct question
Alright, contoh soalan direct question. Okey, saya cakap persamaan kuadratik soalan bagi macam ni. X kuasa 2 tolak 3 per 5x. Okey, tambah 2 sama kosong. Contoh, soalan pun cakap cari nilai X. Ini direct question lah ni. Okey, pelajar kena buat apa? Okey, pelajar kena ingat balik lah. Dia dah belajar topik ni, asas dalam persamaan kuadratik. Macam mana nak selesaikan? Just tekan calculator, dapat jawapan. Itulah maksud saya contoh direct question. Soalan dah bagi tahu soalan dia nak apa, just selesaikan sahaja. Okey. Yang ketiga. Okey, poin yang ketiga untuk tentukan soalan tu penguasaan rendah, tahap penguasaan 1 hingga 2. Okey, soalan tu just aplikasikan formula. Apa maksud aplikasikan formula? Soalan dah bagi tahu sekian-sekian. Okey, dia dah bagi tahulah info-info semua dah tepat, dah ada semua. Okey, semua dah ada. Cuma tinggal pelajar nak masukkan dalam formula sahaja untuk dapatkan jawapan. Okey, itu soalan aras rendah juga. Kita panggil sebagai aplikasikan formula. Okey, info semua dah ada dalam soalan, maklumat semua dah lengkap dalam soalan. Pelajar hanya perlu pick up nilai-nilai dan masukkan dalam formula. Okey, sebagai contoh. Okey, saya boleh cakap kat sini sebagai contoh lah. Contohlah soalan, kita cakap soalan cari min lah. Contoh soalan nak cari min. Okey, ni min. Soalan matematik form 4 dan juga form 5. Okey, soalan cakap nak cari min. So formula min adalah hasil tambah. Okey, contoh hasil tambah X bahagi dengan N. Okey, so dekat sini pelajar hanya perlu aplikasikan formula sahaja. Formula dah ada dalam buku soalan exam, dah ada formula. Cuma pelajar kena tahu dekat atas ni apa, dekat bawah ni apa. Okey, dan masukkan dalam formula. Okey, contoh soalan tu cakap lah. Okey, dia cakap tinggi pelajar dalam kelas 5 Arif contoh. Tinggi pelajar dalam kelas 5 Arif adalah 23 apa tinggi 23. Okey, 146, 157, 161. Dia pun bagilah tinggi. Lepas tu pelajar kena cari dia punya min. So dekat sini soalan dah bagi tahu semua maklumat. Pelajar hanya perlu masukkan nilai-nilai dalam formula. Okey, itu soalan aras rendah. Okey, aplikasikan formula. Masukkan nilai formula dan selesaikan. Okey, alright. So dekat sini ada contoh soalan aras rendah. Okey, contoh soalan aras rendah. Okey, so kalau tuan-puan ada anak tuan-puan yang ada yang tak ada kelas, mungkin kelas cancel ke, PDPR cancel ke kan. Okey, tak ada buat apa-apa, tuan-puan boleh ajak anak-anak tuan-puan untuk join saya punya sesi live pada pagi ni, ataupun tuan-puan boleh bagi tahu mereka untuk tonton balik secara recording sekejap lagi dalam YouTube. Okey, just join balik. Okey, sebab kadang-kadang pelajar ni dia pun tak aware mengenai soalan kebat tu macam mana soalan kebat. So maksudnya bila ada program-program khas yang diadakan dari dekat luar sana kan. Okey, mungkin ada daripada sekolah-sekolah nak buat bengkel, ataupun ada program-program daripada Lahazun. Okey, Lahazun nak buat program. So tuan-puan pun tak dapat tahu. Contoh kita ada bengkel asas, macam mana? Bengkel kebat tu apa? Okey, so sekarang saya nak bagi tahu pada tuan-puan, okey, macam mana bentuk-bentuk soalan. So tuan-puan pun tahulah kelemahan anak tuan-puan, so tuan-puan pun tahu dekat mana bengkel yang sesuai untuk anak tuan-puan. Dalam kelas premium mentoring ke macam mana? Okey, alright. So dekat sini ini contoh soalan aras rendah iaitu mengingat. Okey, kemahiran mengingat saja. Okey, contoh dekat sini, contoh soalan cakap. Tulis dua implikasi berdasarkan penyataan majmuk berikut. X ialah nombor genap jika dan hanya jika X boleh dibahagi tepat dengan 2. So pelajar kena ingat apa itu implikasi. Okey, apa itu implikasi? Alright, so ini kemahiran mengingat sahaja. Soalan ni sangat mudah untuk pelajar-pelajar skor. Boleh dapat full mark soalan ni 2 markah. Okey, so tapi kalau pelajar lupa dia punya format penulisan jawapan, habis. Itu sahaja. Alright, so bila soalan cakap minta implikasi, okey, soalan minta kita buat jika, lepas tu tulislah apa ni? Maka. Itu implikasi satu. Implikasi kedua pun sama juga. Jika, lepas tu belakang ni maka. Okay, so apa? Macam mana cara nak jawab soalan ni? Okay, apa teknik dia? Apa tips dia? Okay, senang je tuan-puan. Basically tuan-puan pun boleh jawab soalan ni. Okay, saya share pada tuan-puan. Nanti tuan-puan boleh share pada anak tuan-puan. Okay, soalan ni senang saja. Tuan-puan pun boleh jawab saya rasa. Okay, cuba tengok. X ialah nombor genap jika dan hanya jika X boleh dibahagi tepat dengan 2. So, jumpa soalan macam ni, dia bagi satu penyataan majmuk, jika dan hanya jika. Apa yang pelajar kena buat adalah X ialah nombor genap. Bulatkan sampai sebelum jika, labelkan sebagai huruf P. Dan hanya jika, selepas perkataan jika, kurungkan, tulis sebagai huruf Q. Jadi, apakah implikasi satu? Apakah implikasi kedua? Implikasi satu ialah jika P,
Salin apa P ni, maka Q. Apakah Q kita? Implikasi kedua pula, terbalikkan sahaja. Jika Q, maka P. Alright, itulah maksud implikasi. Okey, maksud implikasi. Okey, benda ni juga kemahiran dalam dunia sebenar juga tuan-puan, yang mana pelajar bukan sekadar hafal format. Basically topik ni kalau pelajar, contohlah pelajar ni memang nak score sahaja kan, dia macam susah nak faham ke apa semua kan topik ni. Okey, pelajar boleh score. Kalau saya share tips dan teknik dia, InsyaAllah pelajar boleh skor. Tapi sayangnya pelajar sekadar skor dalam exam je lah. Okey, kalau pelajar tak nak terima kefahaman dalam topik ni. Basically topik ni sangat membantu pelajar. Okey, untuk tingkatkan kemahiran logik. Okey, so dekat sini apa maksud dua implikasi berdasarkan pernyataan majmuk? Maksudnya kat sini, jika sesuatu berlaku, okey, jika something, maka akibat. Maksudnya bila kita cakap benda ni dalam dunia sebenar, okey, kalau kita buat benda ni, akibat dia macam ni. Kalau kita buat akibat, sama juga dengan yang sebelum tu. Okey, asbab dan juga akibat. Okey, kita panggil asbab dan juga akibat. So kalau kita buat asbab, akibat dia macam ni. Kalau kita buat akibat, asbab pun sama juga. Okey, itu konsep dalam dunia sebenar. Okey, jadi untuk soalan ni simple saja tuan-puan. Jawapan dia apa? Jika X ialah nombor genap, okey, maka X boleh dibahagi tepat dengan 2. Tepat dengan 2. Implikasi kedua pula apa? Terbalikkan sahaja. Jika X boleh dibahagi tepat dengan 2, maka X ialah nombor genap. Okey, senang kan tuan-puan? Basically untuk soalan aras rendah ni memang sangat senang sebenarnya tuan-puan. Cuma masalah pelajar terlupa. So untuk soalan aras rendah, tahap penguasaan 1 hingga 2, okey, kalau pelajar terlupa asas, pelajar terlupa format penulisan jawapan, terlupa konsep, terus gone. Rugi 1 markah. Okey, nampak macam kecil tuan-puan. Kalau contoh soalan asas tu ada dalam sampai 15 markah, okey, tolak 1, 15 markah. Okey, macam tu. Okey, alright. Okey, kita ada lagi contoh soalan. Okey, saya share sekarang contoh soalan tahap penguasaan 1 hingga 2 tuan-puan yang mana soalan aras rendah. Okey, soalan mudah, soalan asas sahaja. Okey, next soalan seterusnya. Lengkapkan setiap pernyataan berikut dengan menggunakan pengkuantiti semua atau sebilangan untuk membentuk satu pernyataan benar. Okey, untuk soalan ni saya boleh letakkan dia dalam kategori soalan tahap penguasaan 2. Kenapa? Dia bukan sekadar pelajar perlu ingat perkataan semua. Okey, bukan sekadar pelajar perlu ingat perkataan semua dengan sebilangan. Pelajar juga harus faham apa kenyataan yang diberikan. Okey, dekat sini pelajar ada 2 lah. Kemahiran ingat dan kedua kemahiran faham penyataan. So ada 2. So yang ni saya boleh letakkan dalam soalan aras rendah tahap 2. Okey, so macam mana nak selesaikan? So dekat sini pertama pelajar kena ingat tuan-puan perkataan semua dengan perkataan sebilangan. So tuan-puan pun boleh ajar sebenarnya topik ni pada anak-anak tuan-puan. Okey, semua tu macam mana? Apa maksud semua? Maksud semua. Okey, wajib semua. Itu maksud semua. Kalau sebilangan ni, beberapa orang pun dah cukup. Seorang pun dah cukup. Itu maksud semua dan juga sebilangan. Okey, kalau kita bagi contoh dalam dunia sebenar. Okey, semua, contohnya saya cakap semua, okey macam mana? Okey, contoh okey, semua lelaki wajib solat Jumaat. Contoh, okey. Bukan itu yang betul lah, bukan contoh cuma dalam dunia sekarang kan kita masalah COVID-19, tak semualah boleh solat Jumaat kan? Okey. Okey, so kalau kita ikut yang asal okey, sebelum situasi COVID, semua lelaki mukmin wajib solat Jumaat. Semua. Okey, wajib. Okey, itu perkataan semua. Sebilangan. Sebilangan sahaja lelaki disunatkan solat jenazah. Okey, itu maksud sebilangan. Okey, semua dengan sebilangan. Sebilangan ni seorang ataupun beberapa orang dalam kampung tu sahaja perlu solat jenazah. Okey, kalau seorang tinggal habis berdosa. Okey, itu contoh. Nak bagi pelajar faham tentang konsep sebilangan dengan semua. Semua ni wajib, semua. Sebilangan ni sebahagian ataupun seorang pun dah cukup. Okey, itu pelajar kena faham pasal semua dan sebilangan. Okey, sekarang untuk menjawab soalan ni, maksudnya pelajar dah faham kat situ, pelajar dah hafal perkataan semua dan sebilangan. Sekarang kemahiran kedua adalah faham tentang kenyataan. So apa pernyataan yang dibagi? Dia cakap nombor perdana ialah nombor ganjil. Pelajar kena tahu apa nombor perdana, apa nombor ganjil. Okey, nombor perdana ni apa? Nombor perdana adalah 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nombor ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Okey, so dekat sini pelajar nak guna perkataan semua ke sebilangan?
Okey, nombor perdana ialah nombor ganjil. Betul ke semua nombor perdana adalah nombor ganjil? Tak, ini ada nombor 2. Nombor 2 ni adalah nombor genap. Jadi, kat sini adalah sebilangan. Okey, so sebilangan nombor perdana ialah nombor ganjil. Kenapa kita cakap sebilangan? Sebab nombor 2 adalah nombor genap dan nombor 2 juga adalah nombor ganjil. Okey, ini kemahiran pelajar faham. Okey, dekat sini pelajar kena faham. Okey, nombor 2. Sisi bagi sebuah poligon sekata adalah sama panjang. Okey, dekat sini pelajar kena faham kata kunci poligon sekata. So, bila kita cakap sekata, semua sama panjang. Semua sama panjang. Jadi, untuk guna jawapan ni, okey, untuk menjawab soalan ni, perkataan dia adalah semua. Okey, semua sisi bagi sebuah poligon sekata adalah sama panjang. Okey, so tuan-puan boleh nampak dekat sini kalau anak tuan-puan masih lagi lemah dalam soalan ni, okey, masih lemah lagi soalan aras rendah, maksud anak tuan-puan perlu drill lagi dia punya asas. Okey, so untuk drill asas ni kita ada dalam program kita, okey, dekat Lahazul Education kita namakan dia sebagai bengkel nak kuasai matematik. Okey, nama dia adalah Max Hammer. Okey, yang mana bengkel Max Hammer ni, okey, bengkel Max Hammer ni adalah saya dan juga tim unit matematik yang lain. Kami bantu pelajar-pelajar untuk drill balik asas-asas. Okey, menjawab balik soalan-soalan aras sederhana dan juga rendah. Itu adalah bengkel asas. Okey, nak kuasai. So dekat sini tuan-puan tahulah kalau anak tuan-puan lemah dekat sini, anak tuan-puan boleh hantar anak tuan-puan ke Lahazul dalam bengkel nak kuasai asas. Okey, dekat situ tuan-puan kena tahu apa masalah anak tuan-puan. Okey, supaya kami dekat sini sebagai mentor-mentor dekat Lahazul Education, kami juga tahu apa masalah anak tuan-puan. So kami juga boleh suggestkan apa yang terbaik untuk anak tuan-puan. Okey, alright, selesai dekat situ. Okey, seterusnya. Soalan tahap penguasaan 3 hingga 4. Ini adalah soalan aras sederhana. Okey, soalan aras sederhana. 3 hingga 4. Okey, untuk soalan tahap penguasaan 3 hingga 4. Okey, so dekat sini saya dah nampak ada satu like dekat Facebook. Okey, so maaf sebab dekat Facebook saya tak dapat tahu siapa yang sedang menonton. Ataupun mungkin kalau ada komen dekat Facebook, saya pun tak dapat nampak. So bagi yang menonton dekat Facebook, boleh join dekat YouTube. Okey, kalau ada sebarang soalan lah. Okey, alright, kita sambung balik kita punya point. Soalan tahap penguasaan 3 hingga 4 itu soalan aras sederhana. Okey, apakah bentuk soalan? Apakah elemen yang pelajar perlu ada untuk menjawab soalan tahap penguasaan 3 hingga 4? Yang pertama adalah kemahiran pemahaman, memahami. Okey, kemahiran memahami soalan. Okey, bila kita masuk pada soalan aras sederhana ni, tuan-puan, okey, soalan dia soalan penyelesaian masalah juga, soalan penyelesaian masalah, cuma dia macam senang sikit. Okey, berbeza dengan soalan asas tadi. Soalan tahap rendah tadi dia memang soalan asas dan soalan direct question, bukan penyelesaian masalah, direct je. Okey, pelajar tengok terus boleh jawab kalau pelajar ingat. Okey, untuk soalan aras sederhana ni pula soalan penyelesaian masalah, tapi penyelesaian masalah yang arasnya rendah, okey, dan juga sederhana. Okey, so apa pelajar kena tahu? Pelajar kena faham soalan. So bila melibatkan soalan penyelesaian masalah ni tuan-puan, anak tuan-puan kena faham soalan. Dan satu lagi yang paling penting dalam matematik adalah pelajar kena faham gaya bahasa matematik. Okey, orang tua cakap kena faham bahasa. Kena faham bahasa. Okey, kalau budak-budak zaman sekarang tak faham bahasa, susah sikit kita nak ajar mereka. Itulah konsep dia sama juga dalam matematik ni. Okey, yang menyebabkan susah sangat pelajar nak terima dalam matematik, mind blocking mereka rasa matematik ni susah. Okey, sebenarnya mereka masih lagi tak dapat faham bahasa matematik. Basically matematik ni adalah bahasa, gaya bahasa. Bila pelajar dapat baca gaya bahasa, dapat faham lengguk bahasa dalam penyelesaian masalah, pelajar akan dapat keluarkan satu persatu info, satu persatu step, satu persatu strategi, satu persatu langkah untuk menjawab soalan. Okey, itu tuan-puan sebenarnya. Alright, penyelesaian masalah. Okey, yang pertama memahami soalan. Okey, bila soalan penyelesaian masalah aras rendah dan sederhana ni, pelajar baca soalan, pelajar kena faham soalan. Yang kedua, derive formula. Okey, derive ni saya nak cakap macam mana Derive ni dia bukanlah dia macam ubah, tapi dia bukan ubah formula asal tuan-puan dia bukan ubah formula asal. Dia macam kita nak sesuaikan dengan bentuk soalan. Senang cerita derive. Okey,
Kalau bahasa Melayu terbitkan kot. Okey, lebih kurang. Tapi saya lebih familiar guna perkataan derive. Okey, derive formula. Maksudnya kat sini, okey, formula matematik semua dah ada. Formula tak boleh ubah tuan-puan. Tapi formula kita boleh derive. Derive ni maksudnya formula tu macam mana kita nak sesuaikan dengan bentuk soalan. Okey, ini kemahiran yang pelajar kena ada dalam soalan aras sederhana, penyelesaian masalah aras sederhana. Derive formula. Sebagai contoh soalan bagilah. Okey, soalan bagi okey, nak tunjuk contoh ni susah sikit lah kalau saya nak buat on the spot. Okey tuan-puan, tak apa, sekejap lagi kita tengok contoh soalan dia macam mana. Okey, derive formula macam itulah. Senang cerita saya nak share kepada tuan-puan, kat ibu bapa kat luar sana. Okey, ataupun dekat pelajar-pelajar yang sedang menonton. Okey, derive formula ni maksudnya macam mana, okey, pelajar-pelajar nak sesuaikan formula yang sedia ada dengan bentuk soalan. Okey, kadang-kadang soalan macam ni kita kena sesuaikan formula dia macam ni. Okey, contoh kita ada soalan A. So kita kena tukarkan formula tu sesuaikan dengan soalan bentuk A. Okey, kalau kita ada soalan B, kita kena sesuaikan formula dengan bentuk soalan B. Okey, itu kita panggil sesuaikan. Okey, kalau pelajar ada kemahiran ni, insya-Allah pelajar boleh jawab soalan tahap penguasaan 3 hingga 4. Dan of course lah sehingga soalan kebat pun pelajar boleh. Itu kemahiran paling penting dalam matematik. Tambah-tambah lagi kalau anak tuan-puan ada yang ambil Admaths. Okey, ada yang ambil Admaths. Ini yang paling sangat penting. Derive formula. Mereka kena tahu sesuaikan formula dengan soalan. Okey. Yang ketiga, apakah elemen dalam soalan tahap penguasaan 3 hingga 4? Elemen dia adalah konsep dan juga analisis. Konsep dan juga analisis. So dekat sini, kadang-kadang pelajar saya nampak bila saya handle saya punya kelas premium mentoring ataupun saya handle bengkel-bengkel dekat Lahazun ni, saya nampak peserta-peserta ataupun pelajar-pelajar yang join tu bukan mereka tak boleh nak selesaikan soalan, mereka ada idea untuk selesaikan soalan. Mereka bagi idea, mereka lontarkan idea-idea, mereka brainstorm idea dengan saya dalam bengkel, dalam kelas. Semua betul. Cuma masalah dia bila pelajar nak selesaikan. Mulalah saya nampak, kenapa salah? Tadi kan dah bagi idea penyelesaian semua dah betul, kenapa silap kat sini? Saya pun tanya dia, boleh tak bagi tahu silap kat mana? Mereka pun bagi tahulah silap kat sini, kat sekian silap dia. Oh, I see. Rupanya kamu bukan silap. Apa? Kamu silap konsep. Silap tu bukan macam tu konsep dia. So saya akan cakap macam tu. Okey, konsep silap. Okey, kalau konsep silap ni kena bagi tahu terus. Kita tak boleh cakap okey, dia kurang tepat. Tak boleh lah. Okey, kalau konsep ni kita kena cakap terus. Tak boleh ni, silap ni. Tak boleh buat. Okey, kalau konsep ni tak boleh. Kalau kita bermain dengan konsep, kalau kita cakap kurang tepat macam tu, mungkin mereka cakap, oh dia betul cuma kurang tepat. Tak boleh lah. Okey, konsep ni kalau silap memang silap lah. Okey, dia akan melibatkan semua jalan kiraan. Okey, itu konsep. Okey, analisis. Analisis ni pelajar kena analisis soalan. Okey, soalan analisis. Maksudnya analisis dekat sini kan, bila pelajar baca soalan, pelajar kena analyse yang manakah info penting, yang manakah info yang perlu pelajar guna pakai untuk selesaikan soalan. Itu maksud dia analisis. Sebab kadang-kadang soalan ada nak kelirukan. Okey, dia bagi info, kadang-kadang info tu tak perlu pakai pun. Jadi inilah kemahiran analisis pelajar. Pelajar kena tengok betul ke info yang dia bagi ni untuk kita selesaikan soalan. Ada ke kita pakai? Kadang-kadang soalan tu nak kelirukan pelajar. Okey, dia letakkan info ni supaya pelajar guna juga. Pelajar kalau dia tak faham, tak analyse kat sini apa kehendak soalan, mereka akan paksa juga untuk gunakan semua info dalam soalan. Ini juga kesilapan pelajar juga. Okey, konsep dan juga analisis. Okey, macam tu. Okey, alright. Kita tengok kalau ada contoh. Okey, ada contoh soalan dekat sini. Okey, ini contoh soalan. Okey, ini topik tingkatan 5 topik percukaian, topik cukai. Okey, percukaian. Jadual 1 menunjukkan invoice hotel penginapan Encik Raju. Okey, charge perkhidmatan tidak tertakluk kepada cukai perkhidmatan. Hitung nilai-nilai X, Y dan Z. Okey, so kat situ cakaplah penginapan dia 1,880, charge 10% charge perkhidmatan, 6% cukai perkhidmatan. Okey, so dekat sini apa konsep dia? Konsep yang pertama adalah konsep cukai. Pelajar kena faham. Ini konsep cukai. Okey, cukai yang mana? Cukai perkhidmatan. Okey, macam tu. Pelajar kena kenal pasti dulu. Okey, konsep yang mana dia nak pakai? Topik apa yang dia nak guna? Okey, lepas tu mereka kena faham pula kat sini. Okey, mereka kena analisis apa kat sini? Analisis dia adalah okey, itu penginapan. Okey, 10% tu charge perkhidmatan, 6% lagi adalah
cukai perkhidmatan. So ada dua perbezaan kat sini. Satu caj perkhidmatan, satu cukai perkhidmatan. Dua benda yang berbeza. Okay, next. Pelajar kena faham lagi kata kunci dia kat sini. Caj perkhidmatan tidak tertakluk kepada cukai perkhidmatan. So dekat sini kalau pelajar tak baca soalan tu, pelajar skip ataupun pelajar tak perasan ataupun pelajar ingatkan itu saja-saja dia letak, silap besar. Okey tuan-puan, basically dalam setiap perkataan, dalam setiap penyataan dalam soalan matematik ni ada makna dia. Okey, kadang-kadang pelajar terlepas pandang. Contoh macam ni lah, caj perkhidmatan tidak tertakluk pada cukai perkhidmatan. Kalau pelajar lepas pandangnya tu, ada yang pelajar akan buat silap nanti. So bila saya cakap caj perkhidmatan tidak tertakluk kepada cukai perkhidmatan, maksudnya untuk cari caj perkhidmatan lain. Untuk cari cukai perkhidmatan lain. Dia tak berkait. Maksudnya tak tertakluk tu maksudnya tidak berkaitan. Okey, so bila tak berkaitan senang sajalah. Pelajar boleh kira secara direct saja. Okey, so untuk cari cukai perkhidmatan, untuk cari caj perkhidmatan, tengok kat situ dia kat apa. Caj perkhidmatan sama dengan 6%. 10%. So kira je lah 10% daripada 1880. Okey, dapat caj perkhidmatan. Okey, ini yang dimaksudkan. Okey, cukai perkhidmatan tidak tertakluk dengan cukai perkhidmatan. Okey, caj perkhidmatan tidak tertakluk dengan cukai perkhidmatan. Bila soalan cakap tidak tertakluk, maksudnya kita boleh terus cari cukai perkhidmatan pula. Okey, cukai perkhidmatan. Okey, kalau soalan tak bagi tahu, hint dekat atas. So dekat sini dia akan berkait maksudnya pelajar kena cari dulu berapa cukai perkhidmatan daripada penginapan. Dah dapat tu, baru cari caj perkhidmatan daripada jawapan tadi. Itu kalau soalan tak bagi tahu hint. Okey, tak bagi tahu hint. Alright, so boleh selesai kat sini cukai perkhidmatan dia sama dengan 6% daripada 1880. Ni yang dimaksudkan dengan tidak tertakluk. Caj perkhidmatan kira asing, cukai perkhidmatan kira asing. So soalan cakap cari nilai X. So inilah nilai X. Okey, cukai perkhidmatan, caj ni adalah X, cukai ni adalah Y. Soalan cakap cari Z. Dah dapat X tadi, dah dapat Y, tambah je lah. Ini kan total. Z ni adalah total. So tambahkan saja X tambah Y. So dapatlah jawapan dia. Okey, kat sini saya bukan nak tunjuk pada tuan-puan cara nak jawapan. Bukan. Saya nak share pada tuan-puan bentuk soalan sahaja. Okey, ni bentuk soalan dia. Okey, pelajar kena faham, pelajar kena analisis, okey, kena tengok betul-betul kata kunci, keluarkan info-info penting. Ini soalan aras sederhana. Okey, penyelesaian masalah aras sederhana. Okey, so dapatlah jumlah dia Z sama dengan X tambah Y. Okey. Seterusnya, ini pun aras sederhana juga ni soalan SPM. Okey, soalan SPM akan keluar balik. Okey, tuan-puan kena ingatkan anak tuan-puan. Okey, yang mana mereka tak boleh nak buang semua soalan-soalan yang pernah dibuat waktu PT3. Form 1 hingga Form 3. Kenapa? Form 1 hingga Form 3 pelajar akan guna pakai semula dalam SPM. Okey, dalam SPM guna pakai balik. So, untuk soalan ni, rajah 2 menunjukkan bahawa sebuah silinder dikeluarkan daripada sebuah prisma tegak. So, kat sini pelajar kena faham. Dia cakap sebuah silinder dikeluarkan daripada sebuah prisma tegak. Jadi, yang warna hijau ni kita akan buang. Ini cara pelajar nak faham. Bila soalan penyelesaian masalah arah sederhana, pelajar kena faham soalan. So kat sini kat sebuah silinder dikeluarkan dari sebuah prisma. Maksudnya kamu ada satu prisma, ada satu prisma, kita nak keluarkan silinder dekat dalam tu. Okey? So tuan-puan pun boleh imaginekan soalan ni macam mana. Okey? Soalan cakap diameter silinder itu ialah 4 cm. So diameter dekat sini adalah 4 cm. Okey, diameter silinder. Dan tinggi silinder ialah 9. Dia dah bagi tahu dah tinggi silinder adalah 9. Dekat sini saya bukan nak tunjuk tuan-puan selesaikan jawapan, bukan, saya nak tunjukkan cara sahaja macam mana anak tuan-puan apa kemahiran yang anak tuan perlu ada untuk menjawab soalan-soalan macam gini. Okey? Alright. So soalan dekat menggunakan 22/7 hitung isi padu. Okey? Hitung isi padu pepejal yang tinggal. Okey, so dekat sini tuan-puan, apa yang nak tuan-puan kena tahu adalah bila soalan cakap nak cari isi padu pepejal yang tinggal. Basically, ini sama macam konsep yang pelajar pernah belajar di sekolah rendah. Apa tinggal? Dia sama macam baki. Macam mana cari baki? Operasi tolak. Itu ni tuan-puan sebenarnya. Dia berkait je matematik ni daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Benda yang sama. Cuma kadang-kadang pelajar rasa macam dua benda yang berbeza. Basically tak. Okay, alright. So untuk soalan ni macam mana pelajar nak selesaikan? Soalan dah cakap
Okey, sebuah silinder dikeluarkan dari sebuah prisma tegak. Jadi, soalan cakap cari isi padu yang tinggal. So, nak cari isi padu baki macam mana? Isi padu semua, isi padu semua tolak dengan yang kita tak nak. So, isi padu semua tolak dengan isi padu yang kita tak nak. Isi padu tak nak. Yang mana isi padu yang kita tak nak? Isi padu mana yang kita nak keluarkan? Okay, so dapatlah jawapan dekat sini. So, isi padu semua apa? Tengok bentuk apa? Ini adalah bentuk prisma tegak. So, check. So, anak tuan perlu check apa formula untuk mencari isi padu prisma tegak. So, isi padu semua adalah isi padu prisma tegak. Okey, tolak dengan isi padu yang kita tak nak. Apa isi padu yang kita tak nak? Inilah yang kita tak nak. Silinder kan dikeluarkan, so itu isi padu yang kita tak nak. So, kat sini tuan-puan kena imagine ada satu bongkah, kita keluarkan silinder kat tengah-tengah. So, maksudnya dah akan ada ruang kosong kat tengah tu. Jadi, isi padu semua tolak dengan isi padu ruang kosong, dapatlah isi padu baki. Okey, so isi padu tak nak kat sini adalah isi padu silinder. Okay, so ini saya bagi tahu tuan-puan tadi mengenai soalan aras sederhana. Okay, apa yang pelajar kena buat. Alright, okay. So kat sini nampak tak apa yang saya buat? Okay, saya akan baca soalan, fahamkan soalan, keluarkan kata kunci. Kata kunci dia ni lah, buang ni kata kunci, tinggal ni juga kata kunci, isi padu juga adalah kata kunci. Okey, kemudian pelajar kena analisis. Maksudnya analisis kat sini macam mana? Pelajar nak cari isi padu baki. Maksudnya pelajar kena buat isi padu semua, tolak dengan isi padu yang kita tak nak. Okey, dapatlah jawapan dia. Okey, yang ni anak tuan boleh selesaikan. Okey, saya tunjukkan cara sahaja. Okey, last sekali. Soalan tahap penguasaan 5 hingga 6. Okey, mungkin ibu bapa majoriti dah tahulah saya rasa. Mungkin ada beberapa sahaja yang belum tahu. Okey, soalan tahap penguasaan 5 hingga 6. Okey. Soalan tahap penguasaan 5 hingga 6 bermaksud inilah yang digembar-gembur. Gembar-gembur betul ke? Yang digemparkan. Okey, yang bising-bising setiap kali habis sahaja SPM, habis sahaja paper SPM, adalah pelajar akan cakap, "Wih, susah soalan tu, soalan kebat. Wih, kebat dia lain macam." Macam tu. Okey, apa benda soalan kebat ni sebenarnya tuan-puan? Soalan kemahiran aras tinggi. Soalan penyelesaian masalah aras tinggi. Itulah kebat. Tinggi macam mana tu? Okey, tinggi. Dia tak semestinya aras tinggi sepenuhnya. Okey, bukan maksudnya kalau soalan tu susah sangat-sangat dia terus soalan kebat. Okey, of course itu dah soalan kebat. Tapi apakah elemen antara elemen yang menyebabkan itu adalah soalan kebat? Okey, yang pertama, okey, soalan tu adalah soalan kemahiran berfikir lah yang pertama. Soalan aras tinggi. Okey, soalan kemahiran berfikir. So, bila pelajar tengok soalan tu, pelajar kena fikirkan jalan-jalan dia, fikirkan idea-idea dia. So, itu adalah soalan kebat. Pelajar kena fikirkan idea, okey, untuk berfikir. Okey, yang kedua, soalan tu adalah soalan yang macam sama-sama, nampak tak nampak. So, pelajar kena fikirkan apakah topik yang terlibat. So, saya tulis berkaitan topik. Maksudnya, bila pelajar selesaikan sesuatu soalan Okey, contoh. Okey, soalan bagi satu tangga dekat sini. Kat sini adalah tangga. Okey. Okey, so dekat sini dia punya dinding. Okey, contohlah dinding. So, soalan pun bagi kat sini. So, dia bagi panjang tangganya adalah 18. Contoh, 18 cm. Contoh, 18 cm. Okey. Dinding ni pula tinggi dia adalah 16 cm. Contoh. Okey, berapakah nilai X? So, dekat sini soalan tak ada sebut pun topik apa. Okey, ini soalan arah sederhana Okey. Soalan tahap penguasaan 5. Okey. Berkaitan topik. Dalam soalan ni dia tak ada bagi tahu satu pun topik apa. Jadi bila pelajar baca, apa berkaitan dengan topik ni? Okey, apa kaitan dengan soalan ni? Dengan topik yang pelajar pernah belajar tu. Okey, itulah maksud dia berkaitan topik. Pelajar kena fikirkan topik apa yang terlibat dalam soalan ini. Okey. Alright. Next, seterusnya, of course bila kita cakap soalan kebat, dia akan meliputi ke semua elemen-elemen dan kemahiran yang ada. Okay, kena gabungkan. Okay, alright. So yang last kali ialah betul lah, of course lah, pelajar kena ingat itu adalah kemahiran dia. Okay, kemahiran untuk menjawab soalan kebat. Okay, memang pelajar kena ingat, okay, pelajar kena faham, pelajar kena analisis.
Okay, kena ingat, kena faham, kena analisis semualah. Basically untuk soalan kebat ni, penyelesaian masalah aras kebat, okay, memang semua elemen ni pelajar kena buat. Okay, ingat, faham, analisis. Okay, ingat, faham, analisis. Okay, maksudnya pelajar kena ni lah. Okay, ingat dengan topik apa yang berkait. Okay, lepas tu faham. Faham kat sini bila baca soalan, apakah info dia. Macam tu. Analisis, okay, pelajar kena analyse lah setiap satu tu, yang mana satukah keyword dia. Okay, macam tu. Okay, insyaAllah kalau pelajar boleh buat semua benda ni, soalan kebat pun pelajar akan rasa senang. Okay, alright. So, bagi pelajar-pelajar yang dah dapat A+ tu tuan-puan, macam mana kalau tuan terfikirkan, macam mana pelajar-pelajar yang dapat A+? Okay, soalan matematik susah kot, macam mana boleh dapat 19? Okay, boleh dapat 19, sorry. Okay, macam mana dapat A+? Okay, macam mana pelajar-pelajar ni boleh dapat A+? Okay, kalau tuan-puan tertanya-tanya kan. Okay, selain pada mereka buat latihan, apa lagi yang mereka buat? Okay, untuk buatkan mereka dapat A+. Okay, selain pada buat latihan yang banyak. Okay, yang pertama adalah mereka ada lebih banyak masa lebihan dalam menjawab exam. Dia ada banyak lagi baki masa. Contoh mungkin ada baki 15 minit, ada baki 10 minit, ada baki 5 minit. So bila pelajar ada baki masa untuk menjawab, pelajar boleh check, semak balik. Adakah semua soalan dah terjawab? Macam tu. Okay, mengingat, memahami dan menganalisis. Alright. So kat situlah tuan-puan So tuan-puan pun hari ni pada pagi ni saya dah share pada tuan-puan tahap penguasaan soalan. So kat sini nanti pelajar tuan-puan bolehlah check anak tuan-puan dia lemah dekat bahagian mana Okay, dia lemah kat bahagian mana. Ada kata anak tuan-puan ni memang daripada scratch lah, dia memang kosong lah, masa form 4 ni memang kosong. Form 3, form 3 semua dah terlupa. So saya cadangkan lah pada tuan-puan program yang terbaik kalau dekat Lahazon bagi anak tuan-puan yang dah banyak terlupa kan. Okay, maksudnya dia memang perlukan bimbingan khas. Okay, bimbingan khas. Okay, yang mana kita panggil dia sebagai program premium mentoring. Okay, program premium mentoring ni maksudnya kita dalam kumpulan berfokus tuan-puan anak tuan-puan dijaga oleh 3 orang mentor-mentor matematik di Lahazon. Okay, kami jaga, kami pantau dan kami take note. Okay, apa kelemahan pelajar, okay, apa saranan kami, apa solusi pelajar boleh buat. Okay, itu maksud dia dalam program premium mentoring kami. Okay, untuk anak tuan-puan yang nak boost markah, contoh dia memang dah dapat A dah, nak boost lagi ke A+, ataupun dah memang A+, nak boost lagi markah dia, nak tengok lagi banyak-banyak soalan, boleh join mana-mana bengkel akademik. Okay, sebab dalam bengkel-bengkel akademik, kami akan bincangkan soalan-soalan peperiksaan sahaja. Untuk penguasaan asas tak. Okay, dalam bengkel kita hanya terangkan teknik menjawab. Okay, asas semua tu kita kena ada dalam bengkel-bengkel asas. Okay, kalau nak deepkan lagi, okay, nak fahamkan balik topik-topik yang sedia ada, topik-topik yang pernah belajar sebelum ni, kena join program premium mentoring. Okay, alright, so basically tuan-puan kita tengok beberapa bentuk soalan. Okay, sebelum pada kita end, basically kita ada dalam 2-3 minit sahaja lagi sebelum end sesi live. Okay, saya nak kongsi pada tuan-puan. Inilah soalan kebat tuan-puan. Nampak tak? Beza tahap penguasaan soalan. Okay, bila tuan-puan tengok pun tuan-puan boleh nampak beza. Soalan yang pertama tadi, soalan aras 1 hingga aras 2. Macam mana bentuk soalan dia? Alah pendeknya, macam tu. Okay, soalan penyelesaian masalah aras sederhana pula. So dia panjang sikit, ada penyelesaian masalah sikit, ada info-info sikit. Okay, macam tu. Kalau untuk soalan kebat, inilah soalan kebat. Tengok ayat dia dah macam ayat karangan. Okay, untuk membuat rumusan dah. Tengok soalan dia dah macam buat rumusan dah tu. Okay, panjang. Okay, so kat sini pelajar kena faham. Contoh bila tengok soalan dia kata, Encik Iman berjaya mendapat hasil jualan sebanyak 150 pada hari pertama. Okay, pada hari pertama, Encik Iman berjaya mendapat hasil jualan sebanyak 150. So kat sini saya tulis hari, dekat sini jualan. So dia cakap pada hari pertama jualan dia adalah 150. Dalam bulan pertama, ini hari kena tulis hari sebab dia ada hari dengan bulan. Okay, ini hari pertama. Okay, hari hari yang keberapa kat sini sebab bulan. Okay, saya buat bulan. Okay, ada bulan, ada hari, ada jumlah jualan. So cakap dalam bulan pertama, okay, dalam tempoh sebulan ni, dalam bulan pertama, hasil jualan kedainya meningkat setiap hari. So setiap hari dia akan meningkat mengikut model persamaan linear Y sama dengan 4 per X tambah 150. Dengan keadaan Y ialah hasil jualan setiap hari selepas X hari. Okay, Y ialah hasil jualan. So pelajar kena baca kat sini gariskan. Selepas setiap hari selepas X hari. So X tu adalah bilangan hari, Y ialah hasil jualan. Pelajar kena faham betul-betul kat situ. Okay, next. Diberi bahawa kadar hasil jualan kedai Encik Iman pada bulan kedua sama dengan bulan pertama. So kat situ pelajar kena buat ayat matematik. Okay, dia cakap pada bulan kedua adalah sama dengan bulan pertama. Beliau berjaya memperoleh hasil jualan 258
pada hari ke-10 dalam bulan kedua. Okey, tulis satu persamaan untuk mewakilkan hasil jualan kedai Encik Iman pada hari kedua. Okey, so kat sini pelajar kena buatlah. Okey, pelajar kena try buat. Okey, tulis satu persamaan saja. Okey, soalan dia direct, cuma nak selesaikan dia tu yang kebat. Okey, pelajar kena pasti satu per satu. Okey, untuk soalan ni saya tak bincangkan saya nak tunjukkan bentuk soalan saja kepada tuan-puan. Okey, ini pun sama juga soalan yang kedua, soalan tadi sama yang kedua. Seterusnya hitung jangkaan mas hasil jualan pada hari ke-30. Okey, pada hari ke-30 dalam bulan kedua. Okey, so itulah perbezaan bentuk-bentuk soalan tuan-puan pun boleh nampak daripada awal tadi saya kongsikan soalan tahap penguasaan 1 hinggalah soalan tahap penguasaan 6 yang sangat-sangat berbeza dia punya bentuk soalan. Okey, so basically tuan-puan untuk sesi live saya pada pagi ni itu sahaja, tapi sebelum tu saya nak beritahu kepada tuan-puan, mungkin ada tuan-puan yang berminat untuk daftarkan anak tuan-puan sementara hujung minggu bermula pada hari esok hujung minggu. Okey, so mungkin tuan-puan ada terfikir untuk hantarkan mereka ke kelas tambahan. Okey, nak tengok lagi perkembangan anak-anak bila hantar ke tuition. Okey, tengok macam mana. Alright, so kat sini saya akan adakan satu program matematik tingkatan 4 hingga tingkatan 5 menarik program matematik tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk hujung minggu ini, yang mana kita hanya ada satu program sahaja tuan-puan. Okey, kami hanya kami hanya adakan satu bengkel matematik tingkatan 4 tingkatan 5 ni khas untuk pelajar SPM untuk kuasai soalan kebat yang nak skor soalan kebat. Okey, so bagi tuan-puan bolehlah rebut bengkel ni. Okey, bagi tuan-puan yang nak daftar boleh saja bagi tahu saya dekat nombor yang tertera pada slide. Okey, so basically untuk SPM ini sahaja. Okey, sebab masa-masa yang lain saya sangat-sangat pack dengan pelajar-pelajar mentoring saya. Okey, dengan kelas-kelas tambahan. Okey, macam tu. Alright, so bagi tuan-puan yang berminat untuk daftarkan tuan-puan ke program matematik pada hari Ahad ini 29 Ogos jam 10.30 pagi hingga 1 petang, yang mana dalam bengkel ni saya akan bincangkan bentuk-bentuk soalan kebat matematik SPM. Okey, tak kisahlah kertas 1 ataupun kertas 2, saya hanya bincangkan soalan-soalan kebat sahaja. Kenapa tuan-puan? Kat sini tuan-puan kena tahu. Okey, untuk soalan KSSM, okey, lebih kurang saya cakap lebih kurang 30 hingga 40% adalah soalan kebat. 30 hingga 40% adalah soalan kebat. Andai kata anak tuan-puan masih lagi lemah dalam soalan kebat, markah dia paling tinggi adalah 60 markah sahaja. Okey, jadi tuan-puan kalau tuan-puan berhasrat untuk upkan lagi, nak boostkan lagi markah anak tuan-puan, so insyaAllah boleh join dalam bengkel kebat pada hari ini, yang mana saya akan ajarkan anak tuan-puan di akhir program mereka akan dapat memulakan jalan langkah pengiraan yang pertama, yang mana kita tahu pelajar masalah pertama adalah bila jawab soalan macam mana nak mulakan jalan kerja. Okey, so itu saya akan ajar pada anak tuan-puan macam mana nak memulakan jalan pengiraan. Okey, yang kedua saya akan ajarkan anak tuan-puan macam mana nak memahami soalan. Okey, yang ketiga saya akan ajar anak tuan-puan mengenai kata kunci dalam soalan. Yang keempat, anak tuan-puan boleh membina ayat matematik daripada soalan. Dan last sekali yang paling penting adalah saya akan bantu anak tuan-puan untuk selesaikan soalan kebat. Okey, so itu adalah semua dapatan di akhir program. InsyaAllah kalau anak tuan-puan bagi komitmen 100% dalam bengkel yang mereka nak hadiri pada hari ini, insyaAllah apa yang saya nak share dapat sampaikan kepada pelajar. Okey, so basically tuan-puan itu sahaja daripada saya untuk sesi live pada pagi ni. Terima kasih sebab support, terima kasih sebab tonton sehingga penghujung, dan terima kasih sebab ambil poin-poin penting yang saya share kepada tuan-puan pada pagi ni. Okey, insyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi dalam sesi live akan datang. Sekian sahaja daripada saya, Cikgu Muhsin, Lahazul Education. Assalamualaikum. Padang semua dengu berpenunggu, kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu asal ke tempat penuh beribu politik. Ya dulu kami seorang pakai, lepas kami pakai bersih pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, wanna be a success student. Remember about Azhar, remember inside kita, remember about you study cause that way only way how you wanna level up. Hey up, listen up, wanna be a success student. Remember about Azhar, remember inside kita, remember about you study cause that way only way how you wanna level up. Yang kunci.
Silakan. 10 sebab 10 seronok sebab cikgu bagi step by step saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasal Zone we trust to help me level up. Cheer up, Laha Zone we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, wanna be a success student. Remember about our job, remember sa kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, wanna be a success student. Remember about our job, remember sa kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Mereka dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus di dalam ni. Lahan Zone terbaik.